Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa khataman nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Salam sejahtera kepada sekalian umat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang di luar sana yang sudi mendengar komen saya. Dewasa ini begitu hangat sekali tentang kemunculan segolongan orang yang mendakwa bahawa mereka berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang sedihnya ialah keadaan masyarakat menjadi kocak-kacir dan orang awam menjadi begitu bingung sekali untuk memilih mana satu yang betul dan mana satu yang salah. Kerana seperti mana yang didakwa, slogan mereka ialah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Adakah benar dakwaan mereka itu? Okey. Golongan ini lebih dikenali sebagai kaum Wahabi. Kan? Jadi mereka mendakwa bahawa mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan selain daripada mereka itu semuanya adalah bid'ah, ahli neraka, syirik dan sebagainya. Persoalan yang patut ditanya, adakah betul dakwaan mereka itu? Kalau kita kaji asal usul macam mana orang Melayu kita ni, khususnya di rantau Nusantara, rata-rata kita semua beragama Islam. Beragama Islam dan daripada fikirnya bermazhab Syafi'i dan tauhidnya bermazhab Junaid al-Baghdadi dan dengan mempelajari sifat 20 yang diasaskan Abu Mansur al-Maturidi dan Abu Musa al-Asy'ari. Dan minta maaf cakap, kita punya tasawuf ialah Imam Abu Junaid al-Baghdadi. Jadi apabila kita renung balik perkara yang lepas, masyarakat kita telah mengamalkan Islam dengan begitu aman sekali. Begitu aman dan dengan kata yang sepakat. Tapi apabila muncul golongan-golongan yang kononnya mendakwa bahawa mereka datang membawa pembaharuan, keadaan menjadi kocak-kacir. Jadi kalau kita kaji tentang sejarah balik, ada unsur-unsur, ada anasir-anasir yang mengatakan bahawa Wahabi ini telah direka oleh orang-orang Yahudi. Tujuannya ialah untuk meruntuhkan Islam daripada dalam. Mari kita buktikan. Apabila kita kaji sejarah sejak daripada Nabi Muhammad SAW, umat Islam telah ditipu pada waktu dahulu dengan kemunculan golongan Syiah. Kalau kita kaji sejarah balik, ianya dimulai oleh seorang Yahudi bernama Abdullah bin Sabah. Dan dia ibarat kata mempromosikan rasa cinta kepada Saidina Ali dengan berlebihan sambil mengkafirkan Saidina Abu Bakar, Umar, dan akibat daripada itu
Saidina Osman pun turut terbunuh. Dan daripada situlah munculnya golongan Syiah. Dan ini pun dipelopori oleh golongan Yahudi. Dan apa yang kita boleh belajar daripada sini ialah mereka memainkan sentimen kejiwaan umat Islam. Sedangkan kalau kita kaji dengan Al-Quran dan Sunnah, secara umumnya agama Islam tu terbagi kepada dua, iaitu zahir dan batin. Hukum zahir dan hukum batin. Syariat dan hakikat. Mungkin ada setengah-setengah golongan, terutama sekali golongan Wahabi ni, memang begitu allergic dengan perkataan syariat dan hakikat. Kerana itulah yang mereka telah diasuh, ataupun lebih tepat telah di brainwash oleh guru-guru mereka bahawa ilmu syariat, tarikat, hakikat, makrifat itu adalah ilmu yang tak wujud ataupun yang sesat. Tapi itu terpulang pada mereka, kerana itu cuma sebagai istilah. Jadi itulah asal usulnya. Kerana itu menjadi peperangan yang hebat hingga umat Islam berpecah belah, sehingga terjadi peperangan antara sahabat-sahabat Nabi yang besar. Dan sekarang mereka pula menggunakan taktik yang lain, iaitu dengan memainkan sentimen zahiriah, sesuatu yang zahir, sesuatu yang syariat. Okey, pasal apa? Kali ni kalau dulu mereka menipu umat Islam dengan cara kebatinan, ilmu hakikat, ilmu kejiwaan. Sekarang diorang menipu kita dengan menggunakan sentimen ilmu syariat, ilmu zahiriah. Terpaksa kalau kita perhatikan bahawa Wahabi ini, mereka lebih menjurus kepada perkara-perkara syariat dan zahiriah. Buktinya ialah mereka tidak percaya tentang perkara-perkara kebatinan seperti keramat, mukjizat, dan perkara-perkara kebatinan seperti ambil tarikat, berzikir. Itu semua yang bersangkut paut dengan kejiwaan, ilmu kejiwaan umat Islam. Jadi itu yang mereka bermati-matian. Dan memang sejarah dah mencatatkan bahawa Yahudi ni mereka begitu mahir sekali dalam taktik memecah belahkan umat. Buktinya ialah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, okey, kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah, waktu itu Yathrib, beberapa ratus tahun Yahudi telah pun ada di situ. Bagaimana mereka boleh pindah situ? Kerana kitab Taurat dan Injil sudah memberitakan akan kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Jadi mereka begitu yakin sekali bahawa Nabi Muhammad akan datang ke Madinah, dan kerana itu mereka sudah menunggu nun jauh dini hari. Okey. Dan apa yang menarik sekali ialah pada waktu itu Yathrib ataupun Madinah didiami oleh dua golongan besar, iaitu orang Arab dan orang Yahudi. Orang Yahudi pula terbagi kepada tiga golongan, iaitu Bani Quraizah, Bani An-Nadir dan Bani Qainuqa. Sedangkan orang Arab yang ada pada waktu itu ialah kaum Aus dan Khazraj. Dan apa yang kita boleh perhatikan ialah Aus dan Khazraj ni
untuk berapa ratus tahun asyik berperang sahaja. Kan? Jadi persoalan dia, adakah itu akibat daripada Yahudi? Itu menjadi satu persoalan yang patut ditanya oleh orang-orang yang tak belajar sejarah dan jahil akan tipu daya. Kan? Dan selalu, bahkan Yahudi selalu mengatakan bahawa apabila nanti akan datang Nabi kita, kamu semua akan kita kuasai. Itu memberi gambaran bahawa selama ni yang memecah belahkan orang Arab pada waktu ialah Yahudi. Itu pasal apabila mereka terdengar berita Nabi Muhammad SAW di Mekah, orang-orang Madinah terus beriman, terima dengan sebulat hati kerana mereka sudah mendengar tentang berita kedatangan Nabi akhir zaman. Dan apabila Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, antara perkara-perkara utama yang mereka baginda kerjakan ialah mendamaikan antara puak Aus dan Khazraj menjadi kaum Ansar, dan mempersaudarakan antara kaum Quraisy yang ikut berhijrah iaitu Muhajirin dengan Ansar. Itu menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW yang mendamaikan dua puak yang bermusuhan, dan baginda juga buat ikatan perjanjian damai dengan orang Yahudi. Tetapi akhirnya baginda dan umat Islam telah dikhianati. Itu yang patut kita belajar. Dan saya rasa bahawa ustaz-ustaz Wahabi ini tidak akan sekali-sekali menceritakan hal ini kepada pengikutnya, kerana itu akan memecah belahkan tembelang mereka sendiri. Dan kita juga boleh lihat pada zaman sekarang ialah Perang Dunia yang pertama dan kedua dimulai oleh yang bukan Islam, dan itu pun ada kena-mengena dengan Yahudi. Kan? Dan sekarang tak mustahil kalau dan yang merampas Mekah juga adalah kaum Wahabi yang membuat perjanjian dengan kaum Yahudi. Kan? Jadi itu yang patut kita ambil perhatian supaya kita tidak tertipu lagi. Ini juga buat pengajaran untuk kaum puak-puak Wahabi yang begitu jahil sekali. Dan antara perkara-perkara yang ingin saya tekankan di sini ialah bagaimana fahaman Wahabi ini boleh masuk ke dalam alam Melayu. Okay. Pertama, kalau kita lihat beberapa tahun yang lepas, kan, orang Melayu kita dulu, kita kalau pergi sekolah, kan, cuma setakat setengah hari. Kan, kalau setakat setengah hari, jadi tengah hari tu kita dah balik sekolah, dan kita ada waktu yang banyak sampai ke malam, ke petang ataupun ke malam. Dan itu kita diisi dengan pengajian agama seperti mengaji, pergi sekolah agama dan sebagainya. Kan? Itu yang mak bapak kita didik kita dengan sistem begitu. Tapi apabila dunia makin susah, maksudnya kita sibuk cari rezeki, itu yang datangkan masalahnya ialah kerana mak bapak kita sibuk mencari rezeki, dan kita pula makin jauh daripada agama. Kalau pergi sekolah agama pun setakat ujung minggu. Betul tak? Kan? Jadi masyarakat Melayu kita sekarang secara umumnya
sejak daripada zaman nenek datuk kita, zaman mak bapak kita memang berpegang kuat pada agama, kan? Dan hampir saya boleh katakan bahawa rata-rata kita semua pergi mengaji, belajar alif beta dan sebagainya. Tapi masalahnya ialah sekarang, ibarat kata saya bagi contoh, kita pergi sekolah bermula pada darjah 1. Dan pada darjah 1 ialah kita belajar ABC 1, 2, 3. Betul tak? Kan? Sama juga pada waktu kita pergi sekolah luar, kita belajar ABC 1, 2, 3. Waktu tu juga kita pun pergi mengaji. Jadi perancangan dia memang dah sesuai dan dah cantik. Iaitu untuk dunia kita belajar ABC 1, 2, 3, dan untuk agama kita belajar alif bata. Tapi malangnya, ini kesilapan kita sendiri. Kalau tentang duniawi, kita betul-betul punya berusaha, kan? Kita belajar sampai PhD lah, sampai universiti apa semua. Saya tak cakap salah. Memang Islam juga menggalakkan supaya umatnya berusaha, kan? Tapi kesilapan besar kita ialah kalau tentang dunia kita begitu berusaha, kita simpan cita-cita begitu tinggi dan berusaha kuat sampai PhD. Tapi mengapa tentang akhirat, tentang agama kita tak berusaha macam tu? Betul tak? Ini kenyataan yang kita tak boleh nafikan. Rata-rata begitu juga pada umumnya masyarakat Melayu. Jadi walaupun kita cuma belajar sekejap aja tentang agama, kan? Jadi tentang bab dunia kita begitu, kita dah jadi somebody, sampai PhD kita belajar, gaji besar, rumah besar, kaya dan sebagainya. Tapi tentang akhirat, kita punya standard cuma setakat primary 1, ABC, alif beta je yang kita tahu. Itu yang jadi masalah apabila kita dah dewasa. Tiba-tiba angin kesedaran datang pada kita. Oh, selama ni aku dah lalai begitu, kan? Aku dah lalai. Jadi sekarang tibalah saatnya untuk apa orang cakap tu, bertaubat, nak kembali ke jalan yang benar. Waktu itulah kita tertipu dengan ajaran Wahabi. Buktinya ialah sekarang kita tahu bahawa dalam ilmu mathematics ada plus, ada minus, ada divide, ada times. Ini tak boleh dimungkiri. Semua orang tahu, kan? Semua orang tahu. Pasal apa orang tu tak boleh tipu kita? Pasal apa? Kita tahu, kita belajar. Tapi ibarat kata, kan? Primary 1 kita cuma belajar plus. Ini contoh. Primary 1 kita belajar plus saja. Primary 2 kita belajar minus. Primary 3 kita belajar divide. Primary 4 kita belajar times. Jadi kalau kita belajar sampai, taruhlah sekurang-kurangnya kita belajar sampai darjah 6, paling rendah, kita dah tahu itu ilmu. Ada plus, minus, times dan divide. Masalah terbesarnya ialah kita cuma belajar primary 1. Betul tak? Itu salah siapa? Salah kita sendiri. Habis lepas tu kita bangga-bangga. Wah, konon aku dah tahu plus. Itu pun plus tak habis juga. Lalu apabila orang cerita tentang
plus tentang minus, times, divide. Dengan kejahilan kita sendiri, kita cakap itu semua tak wujud. Itu pasal inilah puncanya kenapa masyarakat kita begitu senang terpengaruh dengan ajaran Wahabi. Betul tak? Atau siapa yang ingin membantah? Ini salah kita sendiri. Kan? Itu pasal buktinya ialah ini adalah tipu daya Yahudi untuk memperbodohkan umat Islam. Ilmu Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala sendiri telah menyatakan di dalam surah Luqman dan suratul Kahfi, sekiranya lautan itu menjadi tinta dan pokok-pokok tu menjadi kalam untuk menulis ilmu Allah, niscaya tak mencukupi walaupun kami, yakni Allah, datangkan sebanyak itu. Dan itu bersifat dari segi nahu, ilmu mudari, isim mudari, kan, berarti akan tambah tiada penghabisan. Begitulah luasnya ilmu Allah Ta'ala, kan. Tetapi cara Wahabi ni ialah, kan, daripada ilmu Allah yang maha luas begitu, hadis Nabi yang berjumlah berjuta-juta, kerana hadis itu termasuk perbuatan Nabi dan percakapan Nabi. Dalam satu hari je, bayangkan kita dah cakap berapa ribu perkataan dan berapa juta perbuatan kita buat. Itulah hakikatnya hadis Nabi. Tapi dia persempitkan dengan mengambil yang sahih sahaja. Ini telah pun dibahaskan oleh ulama-ulama muhaddisin. Okey. Hadis dhaif itu boleh digunakan untuk fadail amal, untuk menggalakkan orang lebih beramal. Tapi mereka dengan agenda memperbodohkan umat, mereka cuma ambil yang hadis sahih saja. Sedangkan hadis dhaif diorang tak amal. Itu akan memberi, itu pandangan zahirnya ialah bagus, tapi sebenarnya adalah perangkap. Kerana kalau umat Islam mula meninggalkan hadis-hadis dhaif, itu akan menjadikan mereka lemah dan akan membuat mereka jadi malas. Itulah yang terjadi sekarang. Dan daripada hadis-hadis sahih itu pun, kan, daripada hadis-hadis sahih itu pun, mereka mempersempitkan dengan hanya membicarakan tentang amalan umat-umat Islam seperti maulud, tahlil dan sebagainya yang telah dijalankan selama beratus-ratus tahun. Kan? Jadi itulah yang mereka ni, puak-puak Wahabiul ni, yang seperti saya katakan, minta maaf kalau bahasa saya kasar, mereka tak sedar tentang tu semua. Dan mereka begitu gemar sekali dengan dalil. Okey, baik, kalau awak semua puak-puak Wahabiul ni nak dalil, saya akan kasih dalil. Okey, kamu selalu mengatakan bahawa kita ni puak-puak Aswaja ni cerita reka-reka ibadat, cerita yang karut-ngarut, cerita penghibur lara. Okey, untuk sedapkan hati korang. Okey, iakan sahaja. Tapi sekarang kalau kita tanya balik, bolehkah kamu menjawab ni? Kenapa saya berani mengatakan bahawa korang semua telah dibodoh-bodohkan? Pertama, atas dasar tadi, korang cuma belajar setakat ABC. Lepas tu,
korang tinggalkan ajaran Nabi yang mengatakan utubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat. Itu korang tak buat semua. Kalau bab dunia korang pandai belajar sampai PhD. Tapi kenapa bab akhirat, bab agama belajar setakat primary 1? Lepas tu orang cerita pasal beritahu begini dengan yakin, penuh yakin. Korang cakap itu semua karut, itu semua tak wujud apa semua. Itu pasal aku selalu tanya, perkataan bid'ah daripada Al-Quran itu soalan yang begitu senang, ibarat 1 campur 1 pun korang tak tahu. Tak tahu malu ke korang ni? Habis berbual macam dapat wahyu. Nabi palsu korang ajar ke begitu? Perkataan ibarat itu menunjukkan korang semua telah dibodoh-bodohkan. Kedua, guru-guru korang yang mata duitan telah khianat dengan amanat Rasulullah SAW. Selama ni saya dah berdialog, saya tak bercakap berdebat. Pasal korang memang tak ada standard langsung nak berdebat. Kerana soalan 1 campur 1 tu pun korang tak tahu nak jawab. Korang ni lebih teruk daripada budak primary 1. Itu soalan 1 campur 1 tu pun korang tak tahu jawab. Itu menunjukkan korang ni telah dibodoh-bodohkan. Korang nak dalil sangat, okey, aku akan kasih dalil. Kita jangan sebut tentang maulud, tentang tahlil, tentang zikir, tentang zikir itu semua aku tahu korang takkan percaya. Pasal korang punya akibat kejahilan diri korang sendiri, yang 1 campur 1 pun tak tahu, dah tentu korang akan tolak. Jadi tak guna berbual macam gini. Sekarang kalau korang nak dalil betul-betul, kita ambil sesuatu yang pihak Aswaja dan puak Wahabi akan bersetuju. Korang selalu nak dalil kan? Okey. Ini aku terangkan kesesatan ajaran korang. Kalau kita kaji balik hadis tentang hadis Jibril, itu pun jangan cakap korang pun tak belajar. Kalau ini pun korang tak tahu, korang lebih baik jadi haiwan. Okey. Nabi Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW di hadapan sahabat-sahabatnya dan bertanya, terangkan aku tentang Islam. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, Islam itu didirikan atas 5 rukun: mengucap, semayang, puasa, solat dan haji. Okey. Dan kedua, terangkan kepadaku tentang iman. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, iaitu rukun iman: percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, rasul, hari kiamat dan qadar. Dan terangkan tentang ihsan. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Sekiranya engkau tak melihatnya, sesungguhnya dia melihat kamu. Ini korang tak belajar ke? Ataupun kalau korang belajar sekalipun, aku yakin 100% korang tak pakai kepala otak korang yang dah beku tu. Sedangkan korang selalu membangga-banggakan, kembali kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnah. Apa dalam Quran tak suruh, tak ada ke ayat yang suruh gunakan akal?
suruh perhatikan, suruh renungkan. Kalau ini juga korang tak tahu, memang dah sasa korang ni sesat 100%. Tapi pasal macam tadi aku cakap, perkataan bid'ah tu pun korang tak tahu, menunjukkan berapa teruknya korang. Sekarang kita belajar pakai akal. Ini ajaran sahih Al-Quran dan Nabi. Jangan cakap korang tak belajar. Apa yang korang boleh belajar daripada hadis ini? Okey. Pertama, ilmu tentang rukun Islam tu, itu menunjukkan amalan-amalan zahir. Amalan-amalan zahir yang boleh kita lihat, seperti mengucap, semayang, puasa, zakat, haji. Itu semua yang kita boleh lihat, dan dia jaga ibadat zahir, menjaga kesihatan dan kebersihan tubuh badan. Itu pada kita azwaja kita namakan ilmu syariat. Walaupun aku tahu bahawa ilmu perkataan syariat ni begitu jijik di sisi korang, pasal korang terlampau bodoh nak belajar. Okey. Itulah natijanya, maqasid syariahnya. Itu pun kalau korang tahu. Pasal aku tahu guru sesat korang takkan sebut itu semua. Dan rukun iman pula tentang percaya, itu menjaga kebersihan fikiran. Percaya ataupun jaga fikiran, jangan fikir yang bukan-bukan. Percaya kepada Allah, kan? Dan itu jaga kebersihan fikiran kita. Itulah maqasid syariahnya. Okey. Itu kalau orang putih cakap intellectual, kebijaksanaan. Sedangkan yang rukun Islam, jaga kebersihan tubuh badan, jaga kesihatan tubuh, namanya fizikal. Okey. Sedangkan ilmu hakikat, ilmu ihsan ataupun hakikat ataupun tasawuf, walaupun korang begitu jijik dengar, pasal korang dah kena brainwash dengan guru sesat korang, adalah ilmu kerohanian, ilmu hakikat, ilmu tasawuf. Dan cara untuk kita memperkembangkan ini ialah dengan ilmu syariat, ilmu rukun Islam, kita banyakkan ibadat. Okey, kita banyakkan ibadat. Dan untuk rukun iman, untuk akal, kita banyak berfikir. Dan untuk rukun ihsan, kita banyak menggunakan hati. Inilah 3 rukun yang semua ayat Al-Quran yang berjumlah 6236 ayat itu semuanya berkisar pada ini. Sama ada ayat itu bab syariat, bab tarikat, bab hakikat. Itu juga. Tak lebih daripada tu. Tapi kesesatan korang ialah korang belajar bab syariat, hukum, tu pun cuma belajar bab bid'ah, itu saja. Kan? Dan lepas tu korang belajar tentang bab tauhid. Tu pun tauhid rububiyah dan uluhiyah yang orang dah katakan berasal daripada tauhid Yahudi. Okey. Tapi bab ihsan korang terus tak belajar langsung. Pasal korang begitu allergic dengan ilmu tarikat, membersihkan hati, membersihkan jiwa, dan bab hakikat. Betul tak? Itu pasal Wahabi, mana ada kita pernah dengar berzikir. Adalah sikit, untuk setakat sikit-sikit tu, subhanallah 33 kali dan sebagainya itu. Tapi untuk berzikir banyak-banyak tak ada. Itulah kesesatan korang. Korang nak dalil sangat, itulah dalil.
Kan? Kenapa dan dari mana asal usulnya idea ilmu Wahabi ni? Ia bermula daripada Iblis. Kenapa aku cakap begitu? Okey. Kalau korang betul mengaji, kalau betul, kalau tak aku pun tak tahu. Tak memeranjatkan juga. Okey. Kita semua tahu tentang kisah Iblis yang tak mau sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Kan? Korang boleh buka sini surah Al-A'raf ayat 11 dan 12. Allah Ta'ala mengisahkan tentang dialog, kan, menceritakan tentang Iblis. Allah Ta'ala tanya pada Iblis, kenapa engkau tak mau sujud pada Adam? Kan? Terus Iblis cakap, aku lebih baik daripadanya. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripadanya. Kau jadikan aku daripada api dan kau jadikan dia daripada tanah. Sebelum tu, malaikat semua sujud pada Adam tanpa mempersoalkan sedikit. Inilah kalau kita kaji-kaji, kenapa Allah Ta'ala abadikan cerita ni dalam Quran? Dia terjadi sebelum Nabi Adam AS diturunkan ke dunia, yang wallahualam mungkin dah berjuta-juta tahun dahulu, wallahualam. Tapi apa gunanya Allah Ta'ala abadikan cerita ni dalam Quran? Kerana dia nak menceritakan bahawa kisah tu relevan pada zaman sekarang. Kerana Iblis, kalau kita tengok, malaikat dia sujud tanpa mempersoalkan Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala. Kerana mereka memakai apa yang orang cakap dalam bahasa kita sekarang, memakai hati. Orang beriman, itulah lambangnya aswaja. Kita belajar, kita tak bertanyakan dalil. Kita sami'na wa ata'na. Itulah cara metod kita yang korang ambil kesempatan sikit-sikit tanya dalil. Itu pasal kita tak boleh kasih dalil. Metod kita ialah, yang patut bertanyakan dalil ialah untuk orang-orang yang lebih tinggi sikit. Itu. Tapi setakat orang awam macam kita ni yang tak tahu apa benda, ikut saja. Lalu datang golongan-golongan korang ni yang pura-pura alim, tanya mana dalil. Kan? Lalu itulah malaikat tu ibarat macam aswaja. Kita terus pakai hati, kita tunduk, tak bertanya. Sedangkan Iblis, lepas kejadian itu, ini korang perlu untuk korang gunakan kepala otak korang yang dah beku tu. Pasal apa Allah Ta'ala pun dalam Quran suruh kita pakai akal, yang korang begitu allergic sekali nak dengar. Okay? Pertama, apa yang kita boleh dapati dengan perkataan Iblis, engkau jadikan dia daripada tanah sedangkan kau jadikan aku daripada api, kan? Menunjukkan dia pandang yang zahir. Dia pandang bahawa dia tu somebody. Pasal apa? Kalau korang tahu tentang kisah Iblis ni, yang sebelum tu bernama Azazil, dia dah berkhidmat kepada Allah Ta'ala selama berapa ribu tahun di muka bumi. Lepas tu naik pangkat dia sampai di langit. Begitu hebatnya dia. Tapi dalam hati dia, dia merasa dia tu dah begitu baik, dah begitu alim, begitu hebat sekali. Itulah sifat Iblis. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Tapi untuk membuktikan yang dia tu buat salah, Allah Ta'ala tak boleh terus halau dia. Pasal apa? Tak ada bukti. Kan? Kalau tiba-tiba Allah Ta'ala halau dia, nanti orang kira malaikat akan bertanya, apa salah dia ya Allah? Jadi Allah Ta'ala ciptakan Adam
kan, ciptakan Adam untuk membuktikan tentang kesombongan. Sebab kata iblis tu dia dah jadi pegawai tinggi kerajaan, dah berkhidmat, dah pangkat tinggi apa semua, tiba-tiba dia kena sujud ataupun dia kena report pada budak yang baru semalam lahir. Kalau dia betul-betul taat kepada Allah Ta'ala, dia akan sujud kerana dia pandang pada Allah. Kalau betul dia pandang, tapi dia pandang diri dia dah begitu baik, begitu alim, pasal dia menolak untuk sujud kepada Adam, dan dia merasa angkuh sekali. Dia merasa angkuh sekali, tak mau sujud hingga ke yaumil qiyamah. Dan bahkan ada riwayat mengatakan bahawa nanti di akhirat kelak, tiap-tiap 1000 tahun Allah Ta'ala akan mengeluarkan Nabi Adam daripada syurga dan keluarkan iblis daripada neraka. Dan waktu tu Allah Ta'ala akan suruh iblis sujud, dan dia tetap tak akan sujud. Itu nak membuktikan bahawa perkataan Allah Ta'ala tu maha benar. Pasal selama ni kita pun tak nampak bukti. Siapa tahu mungkin iblis dah nak bertobat, waktu tu Allah Ta'ala akan buktikan, menunjukkan Allah Ta'ala tak zalim. Okay? Jadi itu sifat pandang yang zahir iblis, dan sifat ego dia tu, dia merasa diri dia pure. Itulah yang diwariskan kepada Yahudi. Kalau korang tahu, pasal apa Yahudi dia begitu rasa dia begitu hebat, dia merasa diri dia sebagai anak Allah kerana kebanyakan nabi-nabi daripada golongan mereka. Itu yang diorang begitu yakin sekali bahawa Nabi Muhammad adalah dari golongan mereka yang akan berhijrah ke Madinah. Itu yang buat diorang tunggu Nabi Muhammad SAW jauh sebelum Nabi berhijrah ke sana. Itulah pengajaran dia, wahai Wahabi, yang aku tak rasa korang tahu, dan guru korang yang sesat tu ajar. Inilah asasnya ilmu tasawuf, iaitu membersihkan hati. Walaupun kau dah ibadat, berilmu tinggi, jangan merasa bangga, kerana tiap-tiap yang pandai ada yang lebih pandai. Faham tak? Jadi itulah yang diwariskan kepada korang, pasal korang ni adalah anak didik Yahudi, kan? Korang rasa korang begitu hebat sekali, ikut Al-Quran dan Sunnah, tapi korang tak tahu yang korang tu telah tertipu, kan? Telah tertipu. Jadi inilah masalah dia yang korang sendiri tak sadar, kan? Itu pasal untuk membuktikan apa yang aku cakap ni adalah betul, pasal perkataan bid'ah yang begitu senang 1+1 pun korang tak tahu. Pasal apa? Guru korang tak ajar, korang pun tak kuasa. Dan mana-mana puak Wahabiul yang aku dialog, semua yang pertama sekali yang diorang cakap mesti tentang bid'ah. Itu menunjukkan bahawa korang telah di brainwash oleh guru sesat korang. Itu jangan salahkan siapa, kerana korang sendiri tak belajar. Kalau bab dunia kita pandai, komplitkan primary school darjah 1 sampai darjah 6, lepas tu sambung secondary sampai PhD. Bab dunia kita pandai, berusaha. Asal bab akhirat kita tak tahu macam tu, akhirnya terpengaruh dengan Wahabi, kan? Itulah kesesatan korang yang korang sendiri tak faham. Okey.
Jadi itu dalilnya yang korang punya ajaran tu tak lengkap. Kan? Jadi saya rasa sampai sini dahulu saya terangkan tentang kesesatan Wahabi. Semoga bermanfaat di dunia dan akhirat kelak. Dan sekiranya saya cakap terkasar bahasa, mohon maaf awal akhir zahir batin dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.